sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan mengadakan sesi micro teaching di bawah tajuk pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam aplikasi teori moral Lawrence Kohlberg. Seperti mana yang kita ketahui, teori Lawrence Kohlberg ini hampir dengan teori Jane Piaget. Namun, teori Lawrence Kohlberg ini lebih terperinci dalam menerangi setiap tahap-tahap perkembangan kognitif individu. So, teori Lawrence Kohlberg ni dia mempunyai 3 tahap perkembangan utama, yaitu pra-konvensional, konvensional dan juga post-konvensional. Secara ringkasnya boleh dikatakan pra-konvensional ni tahap pemikiran seseorang individu tu adalah masih rendah dan boleh dikatakan kategori ini adalah kategori yang masih amatur dalam perkembangan kognitif mereka. Dan juga dalam konvensional pula adalah terdiri daripada remaja ataupun pelajar yang dalam lingkungan pertengahan umur, di mana mereka mulai mengembangkan pemikiran kognitif mereka untuk mencari sesuatu, untuk memikir sesuatu, untuk memenuhi tahap keperluan diri mereka. Dan juga post-konvensional pula ini adalah tahap perkembangan kognitif seseorang itu yang tinggi. So, baiklah, dalam sesi PDP yang dijalankan, penggunaan aplikasi teori moral Lawrence Kohlberg ini boleh dilihat melalui sesi pembelajaran dan juga sesi activity seperti dalam rancangan pelajaran harian, yaitu dalam langkah 1 dan langkah 2. Selamat pagi semua murid-murid. Apa kabar? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, bagus kalau semua sehat. Oke, hari ini sebelum kita pulangan kita punya pembelajaran, cikgu mau kamu simpan semua barang-barang yang tidak berkaitan. Cikgu mau cuma di atas meja kamu adalah buku teks, buku nota, dan juga alat tulis. Oke, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, cikgu akan bagi kamu tengok satu video yang berkaitan dengan topik kita pada hari inilah. Jadi cikgu mau kamu fokus tengok video tersebut. Hari ni Dana bawa duit berapa ringgit pergi sekolah? RM2. RM2 nak beli apa? Dana nak beli nasi lemak, Nasi lemak? air oren Okey. dengan aiskrim. Aiskrim? Okey, tapi sebelum tu Dana kena buat bajet dulu. Bajet? Macam ni. Dana dapat je duit yang mak Dana bagi, Dana terus simpan. Bukan belanja dulu baru simpan. Bukan. Sebab tu Captain Cash bawa tabung ni supaya Dana simpan duit. Okey, simpan. Okey. Alright. Okey, Dana dah simpan. Yang lebih ni Dana boleh belanja lah. Boleh? Okey, sekarang ni Dana nak pergi beli nasi lemak. Jom, nasi lemak berapa ringgit pula? Nasi lemak RM1 je. RM1. Lepas tu Dana nak beli air oren, dah Okey. RM1.5. Captain Cash, dah RM1.50. Macam mana nak beli aiskrim? Sebab itulah Captain Cash kata simpan dulu. Yang mana-mana tak patut beli tu jangan beli macam aiskrim. Oh, macam tu Oke, apa yang kamu paham mengenai video yang kamu lihat sebentar tadi? Cikgu bagi kamu masa 30 saat untuk kamu pikir, dan cikgu akan tanya kamu apa yang kamu paham. Boleh? Boleh. Oke. Veronica, apa yang kamu paham? Perbelanjaan. Ya, betul, berkaitan dengan perbelanjaan. Lagi? Esther? Pasal beli macam-macam, cikgu. Ya, betul. Apa yang kamu cakap tuh semuanya betul. Oke. Video tadi dia mengajar si Captain Cash, dia ajar si Daniel untuk simpan dahulu sebelum berbelanja. Betul kan? Betul. Ya, jadi di sini kita dapat lihat si Captain Cash ini dia ajar si Daniel supaya berbelanja secara beretika lah, tidak ikut
tidak macam membazir lah macam tu. Jadi topik kita pada hari ini adalah perbelanjaan secara beretika yang membawa maksud cara wang dibelanjakan dan diurus secara berhemat untuk mendapatkan satu barang dan juga perkhidmatan lah. Seperti yang kita tahu sendiri, dalam kehidupan kita ni, setiap kita mesti membelanjakan sejumlah wang untuk memenuhi keperluan harian kita. Betul kan? Okey, jadi hal itu pembelanjaan kita ni perlu diurus secara berhemat untuk menjamin keuangan kita yang stabil lah. Okey, itu saja. Mari kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini mengenai pengurusan perbelanjaan secara beretika. Tadi kita sudah faham mengenai definisi pengurusan perbelanjaan secara beretika, maka hari ini kita akan teruskan pembelajaran dengan kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Maka murid-murid, kepentingan kita untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika yang pertama adalah menjamin masa hadapan. Yang kedua, kita dapat mengelakkan pembaziran. Dan yang ketiga, menjadi rujukan untuk perbelanjaan kita pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, paling penting sekali, kita tidak berhutang. Bila nanti kamu sudah besar, bila kamu tidak pandai menguruskan perbelanjaan secara beretika, maka ada kemungkinan kamu akan berhutang sebab tidak mampu untuk membayar perbelanjaan tersebut. Contohnya macam bil makanan, bil elektrik dan sebagainya, kamu tidak dapat membayar full. Kenapa? Sebab kamu tidak ada simpanan. Maka itu cikgu ingin menyatakan kepada kamu di sini bahawa menguruskan perbelanjaan secara beretika itu sangat penting. Tidak semestinya kamu kena berhabis duit untuk membeli sesuatu benda yang kamu tidak perlukan pada saat ini. Jadi, selain daripada itu, hal ini juga boleh membantu kamu lah untuk mengelakkan pembaziran. Kamu beli banyak-banyak, tapi kamu tidak dapat habiskan. Contohnya makanan. Nah, kan sudah jadi pembaziran. Jadi itu kamu tidak dapatlah menjadi seorang pelajar yang bertanggung jawab. Ya, sebab kamu sudah melakukan pembaziran. Maka kalau berhutang, kamu sudah menjadi seorang yang tidak amanah sebab kamu ada hutang. Nah, jadi kamu kena kejar-kejar orang untuk membayar hutang. Jadi di sini penting untuk kita semua untuk menguruskan perbelanjaan dengan baik. Ya, jadi di sini kamu sudah tahu, cikgu sudah bagi gambaran dengan jelas dengan kamu bagaimana kita untuk menguruskan perbelanjaan. Kita sudah tahu kepentingan, maka kita haruslah sentiasa berhati-hati ketika berbelanja. Lepas tu kita listkanlah apa yang kita perlukan sesuai dengan kita punya budget. Ini yang paling penting sebenarnya ya. Dan untuk mengelakkan pembaziran pula, kita sudah tahu, kita berbelanja ini penting supaya kita dapat mengelakkan pembaziran. Maka belilah barangan yang secukupnya, jangan berlebihan. Contohnya kamu ke kedai, kamu beli bread. Kamu satu orang sahaja yang makan bread tersebut. Jadi beli jelah satu. Kenapa perlu beli dua? Ya, sebab bread juga merupakan satu sejenis makanan yang cepat expire kan, cepat tarik luput dia. Jadi kalau kamu rasa kamu boleh habiskan satu, maka belilah satu. Kenapa kita perlu membeli dua? Itu sudah menunjukkan Anda seorang yang kuat membazir. Ya, jadi kita perlu menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap kita punya perbelanjaan. Jangan suka membazir. Dan untuk menjadi rujukan, contohnya hari ini kita sudah tahu
kita akan membeli keperluan seperti buku, pensel dan sebagainya. Jadi untuk tahun ini kita sudah tahu berapa jumlah pen yang perlu kita ada. Jadi kita boleh rujuklah untuk tahun depan kita membeli ya. Nah, dan yang paling penting tidak membazir, tidak berhutang. Yang ini kamu haruslah menjadi seorang yang bertanggung jawab dan juga amanah, jujur. Ya, tidak berhutang. Sebab nanti orang lain tidak akan mempercayai kamu lagi. Itulah kepentingan kita untuk menguruskan perbelanjaan yang beretika. Jadi cikgu sudah terapkan nilai murni dan juga cikgu sudah bagi kamu tingkah apa benda yang perlu kamu buat supaya kamu boleh menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang yang jujur, seorang yang amanah dalam menguruskan perbelanjaan secara beretika. Baik, seterusnya cikgu mahu kamu baca situasi ini. Lim telah merancang perbelanjaan untuk pelbagai barangan bagi menyambut Tahun Baru Cina. Walau bagaimanapun, Lim mendapati ada antara barangan yang ingin dibelinya agak mahal berbanding bajet yang telah diperuntukkan. Baik, sekarang cikgu mahu kamu amati situasi ini. Cikgu bagi masa sebanyak 30 saat untuk kamu fikirkan apa tindakan Lim untuk mengatasi masalah ini, dan cikgu hendak kamu fikirkan juga apa kesan terhadap tindakan Lim. Okey, boleh? Cikgu bagi masa 30 saat ya, murid-murid. Baiklah, 30 saat telah pun berlalu. Jadi cikgu minta mungkin ada di antara kamu yang boleh menjawab. Mungkin cikgu panggil Ros. Ros, boleh jawab? Ya, betul. Apa yang telah dikatakan oleh Ros tadi ada betul dia, tapi cikgu simpan dahulu. Kita akan dengar jawapan daripada murid lelaki pula. Dari murid lelaki ada mau jawab? Okey, John. Apa pendapat John tentang tindakan Lim? Untuk apa yang perlu dilakukan oleh Lim? Betul. Kesannya pula apa? Ya, betul Lim. Kesannya kita boleh lihat sekiranya Lim, ya betul ya John jawapan. Kesannya kita boleh lihat terhadap Lim yaitu sekiranya Lim berbelanja tidak mengikut budget ya, tidak mengikut budget yang telah diperuntukkan, maka Lim akan menghadapi masalah kewangan. Lepas tu dia mungkin akan terdorong untuk berhutang. Ya. Dan ini juga akan menjejaskan hubungan kekeluargaan sebab berhutang, sebab tidak cukup duit. Nah, dan seperti yang Ros katakan tadi juga, tindakan Lim, dia harus berjimat. Dia harus membeli barangan yang diperlukan sahaja. Sebab apabila Lim tidak berbuat demikian, maka kesan dia akan melahirkan tabiat masyarakat yang boros, yang suka membazir. Selesai untuk kita bincangkan mengenai situasi dan juga penyelesaian yang kita buat berdasarkan jawapan dari John dan Ros sebentar tadi. Terima kasih untuk jawapan itu. Dan sekarang apa perlu anda lakukan? Cikgu sudah bagi gambaran tadi dengan jelas. Maka sebagai seorang murid, untuk berbelanja secara beretika ini, kamu perlu tetapkan dalam hati kamu supaya kamu harus berbelanja mengikut budget yang telah kamu peruntukkan, mengikut duit kamu yang diberi oleh ibu bapa. Jangan boros, apalagi. Dan perlu menyusun ataupun kamu buat list lah untuk membeli barang, ya. Dan cikgu harap kamu boleh menjadi seorang yang rasional, ya, seorang yang rasional dalam membuat budget kamu supaya bila kamu membeli nanti kamu tidak lari dari budget, dan juga menjadi seorang yang bertanggung jawab. Jangan jadi macam Lim. Sekiranya Lim bertindak untuk membeli barang yang ingin dibelinya agak mahal,
berbanding dengan budget yang telah diperuntukkan. Sudah pastilah Lim menunjukkan sifat yang tidak bertanggung jawab sebab dia berbelanja tidak mengikut etika yang sepatutnya. Ya. Jadi jangan ikut tindakan yang sebegitu. Kamu perlu menjadi seorang yang bertanggung jawab. Ya. Baiklah. Itu sahaja, cikgu harap kamu faham mengenai kesan pengurusan perbelanjaan yang tidak beretika dan juga kepentingan kita untuk menguruskan perbelanjaan secara beretika. Maka, cikgu harap selepas ini kamu boleh membuat satu perbelanjaan yang beretika dan cikgu akan tanya kamu pada minggu hadapan, ya, update daripada kamu. Oke, baiklah murid-murid. Tadi kita sudah belajar dan melakukan activity bersama-sama berkaitan dengan topik kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Sebelum kelas kita tamat, cikgu mau sesiapa yang sukarela untuk beritahu cikgu apa yang telah kamu pelajari hari ini. Ada sesiapa? Kalau tiada, cikgu akan pilih. Dion, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, betul. Duduk. Cikgu akan pilih lagi seorang. Julini? Ya, bagus. Pandai murid-murid cikgu. Hari ini kita telah belajar 3 perkara, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan maksud pengurusan perbelanjaan secara beretika. Dan yang kedua, kita telah belajar berkaitan dengan kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Dan yang terakhir, kita telah pelajari berkaitan dengan kesan-kesan sekiranya tidak mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika. So, cikgu simpulkan, sekiranya kita mengamalkan pengurusan perbelanjaan secara beretika, kita sememangnya dapat mengurus perbelanjaan kita dengan baik sekali dan hidup dengan harmoni. Sekiranya tidak, kehidupan kita pasti akan kucar-kacir. Oleh itu, murid yang dikasihi, cikgu mendorong semua murid cikgu untuk menanam sikap pengurusan perbelanjaan secara beretika mulai hari ini. Boleh kelas? Bagus. Baiklah, sampai di sini saja kelas kita. Terima kasih semua.